Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pagi ini seperti yang kita rancangkan, Allah mengizinkan kepada kita untuk kita mengambil seberapa banyak petunjuk daripada ayat-ayat dalam suratul Mulk. Pagi ini kita akan membicarakan dengan lebih terperinci ayat yang kita dah baca pada ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, muka surat nombor 63. Tengok dalam nota yang bercetak, muka surat nombor 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا, dialah yang telah menciptakan 7 lapisan langit yang bertingkat-tingkat. Kemudian Allah mengatakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu akan melihat. Okey, tuan-tuan kena tambah sikit, tertinggal tu. Kamu tidak akan melihat, tertinggal perkataan tidak. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sebarang ketidakseimbangan. Kena tambah tidak sebab pada perkataan menafikan. Kemudian Allah mengatakan farji'il basar, Allah kata maka perhatikanlah sekali lagi. Allah kata tengoklah sekali lagi langit yang 7 itu. Hal tara min futur, adakah kamu melihat langit yang 7 itu ada sebarang kecacatan? Okey, ini adalah terjemahan bagi ayat yang ketiga. Ayat ketiga ni merupakan bukti kekuasaan Allah yang kedua. Sebelum ini, waktu kita baca pada ayat yang kedua, Allah menyebutkan tentang Dia menciptakan mati, Dia juga menciptakan hidup. Kemudian Allah menyebut Dia mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat ini, 7 lapisan langit itu. Apa perkaitan penciptaan 7 langit yang sempurna, tak ada sebarang kita panggil tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada cacat cela, tidak ada yang berlubang, tidak ada yang rosak pada ciptaan Allah itu. Kenapa? Apa berkaitan dengan ayat yang sebelumnya? Okay. Ayat yang sebelumnya Allah ada menyebut tentang Allah menciptakan hidup. Maksud dia Allah menciptakan manusia untuk hidup. Apa berkaitan dengan penciptaan langit? Ada berkaitan dia. Okay. Berkaitan dia, kalau kita lihat pada muka surat nombor 64,
muka surat nombor 64, ada beberapa perincian dalam ayat-ayat lain. Kalau kita tengok muka surat nombor 64 surah At-Talaq ayat yang ke-12, tuan-tuan akan menemukan ketika Allah sebut dia mencipta 7 petala langit, dekat bawah tu Allah ada sebut kenapa dia nak kata dia menciptakan 7 petala langit, dia juga menciptakan 7 petala bumi. Dekat bawah tu Allah ada sebutkan, Allah Ta'ala kata lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kalau tuan-tuan tengok dia secara kalau kita tengok di skrin TV yang warna hijau tu, itulah tujuan dia. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan dia telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi? Allah Ta'ala kata supaya kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Maknanya Allah ceritakan dia mencipta 7 lapisan langit tu sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan di antara kesempurnaan, kehebatan, kekuasaan Allah adalah menciptakan 7 petala langit. Lepas tu pula Allah cipta langit tu, kalau kita tengok langit tu tak ada yang cacat cela dia. Maknanya Allah lah yang bina langit tu, Allah yang buat langit tu sangat sempurna, tidak ada cacat cela dia. Okey, ada kaitan dengan ayat yang kedua. Okey, masih ingat lagi ayat yang kedua, Allah minta kepada kita supaya kita buat amal yang bentuknya bagaimana? Kita belajar, Allah kata dia nak tengok siapa yang beramal, dia buat amal yang terbaik. Kenapa? Allah Ta'ala nak katakan juga, Allah itu sendiri ketika dia menciptakan 7 petala langit, dia juga ciptakan yang terbaik. Betul tak? Lepas tu Tuhan kata engkau takkan jumpa pada 7 petala langit itu yang tak seimbang. Kalau kau tengok, engkau takkan jumpa cacat cela. Maknanya Tuhan nak kata dia cipta 7 langit tu sangat sempurna. Ada kaitan tak dengan amal ibadat kita? Maknanya Tuhan nak kata kalau Allah itu cipta langit dengan sempurna, maka kita pun dalam buat ibadat kena buatlah ibadat dengan sempurna. Itu ada perkaitan dia. Okay. Perkaitan yang lain, tuan-tuan, langit ni kita tahu dia adalah makhluk yang sangat besar. Dan tak ada orang yang dia tak boleh nampak langit. Semua orang boleh nampak langit, kecuali dia buta lah. Semua orang boleh nampak langit. Dan kalau kita tanya, langit tu luas tak? Orang yang tak beriman pun dia akan cakap, ya, langit tu luas. Kenapa dengan luasnya langit tu? Okay. Kalau kita baca dalam surah Ghafir, cuba lihat muka surat 65. Dalam surah Ghafir, begitu juga dalam surah An-Nazi'at, kita akan dapati Allah kata begini. Dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Betul tak? Kita dengan langit mana lagi besar? Semua orang kata langit dah lagi besar. Lepas tu bukan satu langit, 7 langit. Jadi Allah nak kata cipta langit dan bumi tu lebih agung, lebih besar daripada ciptakan manusia. Ada kaitan tak dengan penciptaan kehidupan pada ayat yang kedua? Okey, baca satu lagi ayat dalam surah An-Nazi'at ayat 27 dan 28.
Allah mengatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Tuhan kata, adakah kamu yang lebih sukar untuk Allah ciptakan ataupun lebih sukar Allah ciptakan langit? Apa maksud dia? Allah Ta'ala nak kata, setakat nak ciptakan manusia ni, dia tidak sesukar nak menciptakan langit. Bukan membawa maksud Allah ni ada melalui payah, tak ada. Allah ni dia tidak ada sebarang kepayahan pun. Dia cakap kun fayakun dah boleh jadi dah. Tapi kenapa Allah nak bandingkan dengan manusia? Ada sebab dia. Sebab dia Tuhan nak kata ciptakan manusia ni senang sangatlah, berbanding nak ciptalah langit. Bukan satu langit, tapi tu 7. Okay. Nak tahu sebab dia kenapa nak buat perbandingan tu? Okey, kita kembali mengingati surah Yasin ayat nombor 81. Masih ingat lagi? Ingat cerita ayat yang bunyinya wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Yang tu, yang ada manusia ni, ingat lagi kita belajar surah Yasin dulu. Ada manusia yang dia tak percaya nanti kalau tulang-tulang hancur masuk dalam tanah, hancur, boleh hidup semula tak? Ada orang dia tak percaya. Jadi cara nak bagi percaya, Allah bawa 4 bukti dalam surah Yasin. Salah satu daripadanya ayat nombor 81, Tuhan bawa bukti penciptaan langit. Tengok ayat surah Yasin, Tuhan kata apa? Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan yang telah menciptakan bumi berkuasa untuk menciptakan semula manusia? Maknanya kenapa? Maksud dia, Tuhan nak kata, yang korang rasa sangsi sangat nak hidupkan balik manusia ni, kenapa? Sedangkan nak ciptakan korang manusia senang sangat berbanding cipta 7 langit. Kalau korang kata langit tu besar, langit tu luas, korang tengok dengan mata, tak ada cacat celah langit tu. Setakat nak ciptakan manusia dengan cipta langit tu, ya Allah, sangatlah senang. Itu jawapan hikmah kenapa Allah nak menyebut penciptaan 7 langit di dalam suratul Mulk ini. Ada kaitan tak dengan penciptaan kehidupan pada ayat yang kedua? Dan yang paling utama sebenarnya, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa Dia maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Siapa yang boleh cipta langit? Tak ada orang boleh buat. Okay. Kita lihat, kalau tuan-tuan nak tengok maklumat lebih lanjut tentang ayat-ayat lain yang ada sebut tentang 7 langit, tuan-tuan kena rujuk seperti ayat yang ada kita nukilkan pada muka surat nombor 63, surah Al-Baqarah ayat 29, Fusilat sampailah surah Al-Mu'minun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ambil sedikit maklumat tentang cipta langit ni, Allah ciptakan langit ni selama 2 hari. 2 hari Allah cipta langit, 4 hari Allah cipta bumi. Tapi tuan-tuan, kita dah belajar dah dalam surah As-Sajadah. Ingat lagi? Dalam surah Sajadah, Allah cipta langit dan bumi ini berapa masa? 6 masa. Kita jangan sekali-kali memahami Allah Ta'ala ni pun dia tak boleh buat 1 hari, dia perlukan waktu. Bukan begitu. Kenapa Allah sebut dia cipta langit 2 hari, bumi 4 hari, digabungkan 6 hari? Nak menunjukkan kepada kita, buat sesuatu itu perlu ada fasa-fasanya. Begitulah yang Allah lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi perbincangannya adalah ayat nombor 3 tu, kalau kita lihat, tuan-tuan akan menemukan perkataan Ar-Rahman.
Tengok pada ayat nombor 3 tu kita akan jumpa Allah kata fi khalqir rahman. Betul kan, jumpa fi khalqir rahman. Okey, kenapa ketika Allah nak kata dia maha hebat menciptakan 7 lapisan langit tu, kenapa Allah selitkan nama dia Ar-Rahman dalam tu? Apa sebab dia? Okey, mari kita sama-sama memahami ulasan yang dibuat dalam Tafsir Al-Misbah. Kata Pak Quri Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan disebutkan nama Ar-Rahman dalam ayat yang ketiga tu bertujuan nak ingatkan semua orang bahawa ciptaan Allah itu ada pada 7 langit itu sebenarnya adalah kerana rahmat, kasih sayang Allah semata-mata, tak ada sebab yang lain. Boleh faham tak maksudnya? Okey, maknanya Tuhan nak kata, kenapa dia kata dia masukkan nama dia Rahman? Tuhan nak kata bukan sekadar kamu boleh tahu Allah tu berkuasa mencipta 7 langit dengan sempurna, tapi Tuhan nak kata juga pada 7 lapisan langit tu, 7 langit tu mengandungi rahmat Allah yang Allah nak bagi pada manusia. Mungkin kita tak nampak ada apa rahmat Allah tu pada langit. Nanti waktu ayat keempat kita akan sebutkan sedikit sebanyak apa fungsi langit tu. Okay, kita akan baca nanti pada ayat yang keempat. Okay, kemudian dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan lagi kenapa Allah sebut namanya Ar-Rahman. Allah nak kata bahawa dia tak nak apa-apa pun pada manusia ni, tetapi dia buat tu macam mana? Dia nak menunjukkan rahmat dia kepada manusia. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan dengan ayat yang keempat. Nanti baru kita bincangkan pengajaran dan tindakan selepas tadabbur, selepas kita bincang ayat yang keempat. Okey, kita masuk kepada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okey, ayat yang keempat ni Allah memperincikan lagi, Allah mengukuhkan lagi apa yang telah dia ceritakan pada ayat yang ketiga. Okay, Allah kata apa? Thumma, kemudian, irji'il basara karratain, perhatikanlah kali yang seterusnya. Okey, dalam ayat karratain kat sini, kalau kita tengok maksud karratain merujuk kepada 2 kali. Tapi dalam ayat ni sebenarnya Tuhan nak kata berkali-kali. Okey, ayat nombor 4 ni Tuhan nak kata kemudian tengoklah lagi berkali-kali. Cuba tengok lagi dan lagi, kata Allah. Tengok apa? Tengok langit tu, 7 lapisan langit tu. Tengok. Kalau ayat 3 kata tadi tengok dah sekali, kali ni Tuhan kata cuba tengok berkali-kali, kata Allah. Allah kata setiap kali kau tengok, pasti apa yang kau tengok tu engkau tak akan jumpa sebarang cacat cela, kata Allah. Bahkan kata Allah, mata kamu saja nanti yang penat nak tengok, kamu letih nak cari mana kekurangan Allah, mana cacat cela pada langit tu, takkan jumpa, kata Allah. Engkau akan jadi penat, habis tenaga kau tengok, penat mata melihat. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah,
Ayat yang keempat ni rasa boleh faham kan? Mudah je. Maknanya ayat keempat ni Allah cabar kita. Allah nak suruh manusia ni tengok, ada tak ciptaan Allah pada 7 langit tu cacat cela? Jawapannya tidaklah. Kan, sampai Tuhan bagi tahu dah. Tuhan kata engkau tak akan jumpa sebarang cacat cela dan engkau akan penat, kata Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan, kita terus pergi kepada pengajaran dia. Kita tutup dengan pengajaran. Baik, yang pertama ni kita gabung ya, pengajaran ayat 3 dengan ayat 4. Pengajaran yang pertama yang kita dapat belajar, langit yang luas merupakan bukti kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini memang pengajaran yang paling utama sekali. Nombor 2, langit yang terbentang luas itu merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau nak tengok rahmat Allah, tengok pada langit. Nak nampakkan lagi akan rahmat Allah itu, tuan-tuan kena tengok maklumat yang berikutnya. Tapi saya sekadar nyatakan saja isi penting dia dan surah dan juga ayat. Saya tak letakkan ayat dia. Kalau tidak, panjang nanti dia punya nota ni akan jadi lebih panjang. Okey. Nak nampakkan hebatnya langit ni, kita nak bagi rasa macam mana rahmat Allah tu. Kan, kita nampak langit ni kenapa jadi rahmat? Okey. Tuan lihat dekat sini. Tuan lihat dekat muka surat ni. Tengok dekat ni. Muka surat nombor 74. Terus pergi kepada muka surat nombor 74. Tuan lihat. Langit ni kenapa? Dia dengan kita ni kenapa? Okey, kalau tengok dekat muka surat 74 tu, benda yang paling utama yang ada pada langit tu sebagai apa? Dari langit tu datangnya apa? Datangnya air. Kalau sebut fungsi air, banyak kan fungsi air. Yang paling penting kali hidupkan manusia lah, semua makhluk tu. Termasuklah apa? Ni apa? Elektrik hidup daripada mana? Daripada mana? Air kan? Kalau tak ada air, tak ada elektrik, tak ada kelas surah kita. Menunjukkan bahawa Tuhan nak kata rahmat dia ni korang boleh nampak pada langit. Tapi nak lebih nampak langit tu, kita kena senaraikanlah apa fungsi-fungsi langit tu kepada kita. Antaranya langit tu tempat turunnya air. Okey, nak lebih jelas lagi, nak lebih tambah lagi maklumat, tuan-tuan cuba kita tengok muka surat ni. Kita tengok muka surat 72. Sikit lagi, lepas tu nanti kita akan kita buat sesi kesimpulan dia. Okay, cuba tengok muka surat nombor 72. Sifat khusus bagi langit. Sifat khusus bagi langit tu ada 4 kan? Salah satu dia yang penting, langit tu sebagai apa? Dia seperti bumbung. Nombor 3, bumbung yang Allah pelihara, suratul Anbiya. Mungkin kalau tuan-tuan nanti ada kesempatan, cuba tuan-tuan lihat. Kita tahu kan dunia bumi kita ni, bumbung dia apa? Bumbung dia adalah langit. Kenapa rumah kita ada bumbung? Rumah siapa sini tak ada bumbung? Ada tak rumah siapa tak ada bumbung? Semua rumah orang ada bumbung. So dunia bumi ni bumbungnya adalah langit. Kita semua belajar matahari ni, dia punya kuat dia, kalau tak ada yang kalis matahari itu, itulah langit tu. Kalis dia supaya matahari itu, bayangkan, itu fungsi bumbung pada langit. Betul tak? Kalau tidak, macam-macam boleh datang daripada angkasa jatuh ke muka bumi, tapi Allah susun langit tu. Langit satu. Begitulah di antara fungsi yang saya boleh ceritakan. Rupa-rupanya langit ni bumbung bagi bumi. Seperti mana kita buat bumbung pada rumah supaya hujan tak turun, tak berpanas. Kalau tak ada langit ni,
kena cahaya matahari itu mati kita semua. Betul tak? Kenapa tuan-tuan buat kereta ada tinted cermin tu? Nak elak apa tu sebenarnya? Cahaya matahari kan. Begitulah fungsinya bumbung. Cuma saya tak tahulah maklumat tentang sains kata apa, langit satu panggil apa, langit dua panggil apa, wallahu ta'alam. Tapi cukup dengan maklumat itu menunjukkan bahawa pada ciptaan 7 langit itu adanya rahmat Allah pada kita. Adanya rahmat Allah pada kita. Dan menariknya juga langit ni tuan-tuan dan perempuan, tengok muka surat satu lagi, lepas tu kita tutup pengisian kita. Nanti kita ulang balik pada keesokan hari untuk belajar tindakan selepas tadabbur. Tengok muka surat 73. Okey, cuba lihat sifat khusus bagi langit tu yang nombor 6 tu. Tanpa bertiang, betul tak? Mana ada binaan tanpa tiang? Langit je tanpa tiang. Dia jatuh tak? Dia tak jatuh. Tengok yang nombor 8 tak? Dia berdiri dengan perintah Allah Azza wa Jalla, surah Ar-Rum ayat nombor 25. Tengok langit saja kita dah nampak kebesaran Allah. Kita tak tahu nak ucap apa terima kasih pada Allah tu, dengan Allah yang jaga langit, fungsi langit tu kepada kita. So moga-moga kita dapat sesuatu pada ayat yang menyebutkan tentang 7 lapisan langit pada ayat 3 dan ayat 4. Besok insya-Allah kita ulang kembali ayat nombor 4. Kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur insya-Allah. Jadi kita kena sambung pada esok pagi sebab waktu dah lebih sedikit. Okay, so kita kena cukup dengan waktu yang diberilah. Saya tak mau lebih kerana kita disiplin lah, ya. Setiap dalam lingkungan 20 hingga 20 minit kita selesai. Moga-moga Allah bagi rahmat kepada kita pada pagi ni. Kita dapat merasa rahmat Allah selama ini yang ada di atas kepala kita ni. Rupanya adanya rahmat Allah iaitu pada ciptaan langit. Maka kita banyakkan amal soleh kita kepada Allah, tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah lah pencipta, penjaga, pemelihara langit bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.